Allah. Astagfirullah, la ilaha illallah, wa atubu ilaih, wa la hawla wa la quwwata. La ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير وافتح علينا فتوح العارفين الناجين في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعيذك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهرين سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بين تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita cuba mengisi masa lapang kita Maghrib dan Isya dengan pengajian kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman, kecintaan kepada kita terhadap agamanya. Amin ya rabbal alamin. Kat mana berhenti? Bab dah habis tak? Bab wuduk. Furudul wuduk. Mandi wajib dah belum? Dah habis kitab belum? Bukan tanya dah siap mandi wajib ke belum? Kan semua cakap dah, memanglah dah. Belum bab mandi wajib tak ajar lagi? Tak ajar lagi. Tapi praktik dah. La ilaha illallah. Okey. Rasulul janabah. Ni ulang kaji semua dah tahu belaka dah. Hak kita nak belajar dalam kitab ni. Cuma kita nak peringatkan pakat-pakat murajaah. Ulang kaji sahaja. Bukan sebab nak ambil SPM ke dia dak. Kalau paling kurang anak tanya, cucu tanya, orang rumah tanya, kita boleh jawab sebagai ketua keluarga. Usah apa tu?
15 12. Acu tengok kitabnya sekejap. Kitab tak sama. Yang kudul wuduk, yang kudul urudul wuduk sitatun. Wa in kana alaihi janabah. Jadi mushaf 11 bawah tu dah belum? Mushaf 11 bawah sekali dah belum? Wa in kana alaihi janabatun. Dah. Dah. Hari ni kita langsung mushaf 12. Ada pen ke, ada pensel ke, boleh conteng, tak ada apa masalah. Nak pinjam pen saya pun ada. Kalau nak, kalau muka tak malu boleh je, tak masalah. Kena catat, jangan tak catat. Nak catat dalam handphone boleh, tak masalah. Ilmu sayyidun, kitabatahu qayyidun, sayyid sudaka bihabli wathiqah, kata ulama. Ilmu ni binatang buruan, maka catatan itu tali tambatnya. Tambatlah binatang buruan kamu dengan catatan yang sempurna. Jadi ilmu kena catat. Biarpun dah sokmo-sokmo takut lupa. Jadi kita tengok mushaf 12, nawaqidul wuduk, bab perkara yang membatalkan wuduk. Kama qala sayyidina Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Perkara membatalkan wuduk. Nawaqidu ni dia kata naqada. Naqada ulama sisi pendapat juga dalam menamakan bab ni. Naqada ni makna tercabut daripada akal. Tu makna naqada asalnya. Kalau terjemahkan ikut huruf betul-betul, terjemah harfiahnya, perkara yang tercabutnya daripada akal, penyebab tercabutnya wuduk kita daripada akal. Maksudnya macam mana kalau guna kataan nawaqidul wuduk ni? Maksudnya, kalaulah contoh balik saya umur 15 tahun, maka kalau kita memahami dengan tajuk kitab ni, yang kudul wuduk ni, maknanya tercabut wuduk saya daripada start mula-mula saya wuduk dulu. Diterima sah wuduk saya, mungkin start balik saya, maka tercabut semua wuduk saya daripada akal, daripada asalnya wuduk kita. Maka bila dah tercabut tak sahnya wuduk saya daripada asal tu, maka tak sah jugalah solat kita. Maka ada ulama dalam mazhab kita mempertikaikan tajuk ni perkara wayang kudul wuduk. Tak payahlah dia tak setuju dengan tajuk ni, perkara yang naqada, yang kidul wuduk, yang menyebabkan tercabutnya wuduk kita daripada akal, daripada asal, daripada dasar dia. Jadi sebab tu ulama ada letakkan tajuk ni mubtilatut tayammum, perkara yang membatalkan tayamum. Kalau kita ngaji kitab tinggi sikit, kitab minhaj, dia tak sebut perkara nawaqidul wuduk. Dalam tajuk dia sebut asbabul hadas, perkara yang menyebabkan hadas. Sama belaka semua ni. Sama belaka, boleh belaka. Tapi yang nak dimasukkan kat sini, yang kidul wuduk, perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang menyebabkan hadas, bukan tercabutnya wuduk kita daripada asas, daripada dasarnya. Okey, jelas. Wa yanqudul wudu'a khariju min ahadis sabilaini qubulil au duburi ala ma kana. Kata tuan pengarang kita, perkara yang membatalkan wuduk, maksud batal-batal ni lagu mana? Sama ada kita memang tak berwuduk ataupun ada wuduk lalu wuduk kita terbatal. Jadi kita ada wuduk, lalu wuduk kita terbatal dengan erti kata apa? Bila kita melakukan 4, dia bawa mari berapa tu? 1, 2,
4 ke? 3. Sebab lain kitab, lain 4 lah. Dia bawa bila kita melakukan 4 perkara ini, maka terbatal wuduk kita. Kitab lain mu sebut 4. Selain daripada 4 perkara ni, tak terbatal wuduk kita. Tak terbatal wuduk kita. Contoh, selain daripada 4 ni, terpijak najis, batal tak wuduk? Tak batal pijak najis. Contoh lain, pijak keluar darah kat hidung, batal tak wuduk? Tak batal. Dah yang batal yang mana? 4 ni sahaja yang akan membatalkan wuduk kita. Yang pertama, keluar sesuatu daripada 2 jalan. Sama ada dipanggil kubul ataupun dubur. Kubul kemaluan hadapan, dubur kemaluan belakang. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Sama ada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang. Tak kisah keluar apa-apa. Abang Azhar, kereta saya tu blok orang tak? Okey tak? Okey ya? Sama ada, tak kisahlah keluar apa-apa, normal ataupun abnormal. Apa sahaja yang keluar daripada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang, maka batal. Biasanya ghalibnya keluar daripada kemaluan depan air kencing, tiba-tiba keluar darah bagi lelaki, batal tak batal? Biasanya keluar cecair kemaluan hadapan, tiba-tiba keluar angin, batal tak batal? Bagi perempuan kebiasaannya. Dak ustaz, ada ustazah cakap tak batal keluar angin sebab abnormal. Dak, ustazah tu tolak tepi sebab kita ngajar tempat lain, ada cakap ustaz, ada ustazah dia cakap tak batal bagi perempuan keluar angin, ikut depan, batal. Contoh leceh Apa leceh? Dah kita sokmo-sokmo keluar. Dah kalau sokmo-sokmo keluar, sering keluar, tu masalah lain. Itu bagi orang yang dipanggil lidah imil hadas, orang yang keuzuran, yang sentiasa berhadas. Itu yu'fa anha, dimaafkannya. Supaya juga orang yang kencing tak tos, tu masalah lain. Tapi jarang-jarang keluar angin kat depan, batal. Dia tak boleh kira tak batal terus. Ada orang dia tak kencing dia dia bukan orang yang diuzurkan, dimasuk dalam orang yang diuzurkan. Seperti mana contoh, ada orang dia bukan kencing tak tos, dia batuk dia kencing. Kebetulan time solat batuk tak kencing, maka batal. Dia tak dikira orang yang kencing tak tos. Orang kencing tak tos ni stopper dia dah habis, dah loose, kena tukar washer. Dia biasa penyakit kencing tak tos ni orang dah berumur lah. Orang dah berumur. Orang muda 20-an, 30-an, dia bukan kencing tak tos, dia kencing tak habis. Dia tukar tau, jangan tukar. Kencing tak tos, kencing tak habis, kena kencing lain. Kencing tak tos, stopper dia tak ada, boleh diubati lagi. Dia bermula kencing tak tos ni dengan kencing tak habis. Kencing tak habis, masalah dia tak sama dengan kencing tak tos. Kencing tak habis, macam mana nak settle lah bagi masalah wuduk, masalah kebersihan, angkat wuduk ni, dia kena bangun dulu. Bangun, duduk, ataupun berjalan sekejap.
maka akan habis keluar air kencing dia. Satu sunat dengan berdeham. Berdeham. Bagi laki dan perempuan, bagi clear habis semua, keluar semua air kencing dia. Okey, jelas. Apa-apa sahaja keluar daripada kubul ataupun dubur, dia duk biar dia tertelan. Musim durian dah start ke nak habis dah? Baru nak start, baru nak habis tak tahu kan. Tertelan biji durian. Ya, 3 bulan tak dapat bekalan durian, sekali keluar habis pelahap. Tertelan biji durian, keluar biji juga, tak berubah bentuk dia, batal juga. Tertelan duit siling, keluar duit siling, batal juga. Dah start duit ni aku boleh guna, apa tak boleh guna? Najis, duit tak najis. Berubah hak duit tu tak berubah, tetap bentuk 20% juga. Duit tu tak panggil najis, dipanggil muntah najis. Basuh boleh pakai balik, nak telan balik boleh, tak masalah. Jadi apa-apa sahaja keluar, ataupun wa'aksuhu, ataupun terbalik. Hak biasa keluar kemaluan depan, keluar ikut kemaluan belakang. Hak biasa keluar ikut kemaluan belakang, keluar ikut kemaluan depan, tetap batal. Mudah kata, main point dia, apa sahaja yang keluar angin ke, cecair ke, ketulan ke, apa sahajalah yang keluar, Lazada ke, Shopee keluar, maka tetap batal. Keluar daripada 2 jalan, iaitu kubur ataupun dubur. Faham tu? Jelas? Okey, ala makana. Okey, tak apa. Kat sini tak cerita iman ni, tak payah kita cerita. Okey. Yang seterusnya, wayang kudul wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk lagi, iaitu apa dia? Zawalul aqli binaumin aw ghairih illa naumin ila nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Tidur iaitu zawalul aqli, hilang akal. Zawalul aqli, hilang akal. Binaumin, dia bagi contoh dengan sebab naum, tidur. Au ghairihi, atau selainnya. Illa, melainkan, nauma, tidur, mumakkinin, yang tetap, maq'adahu, punggungnya, minal ardi, di atas lantai. Perkara yang menyebabkan batal wuduk lagi, iaitu hilang akal. Apa maksud hilang akal, Ustaz? Point dia lagu mana? Iaitu hilang kewarasan, hilang pertimbangan. Tak boleh nak beza. Keluar surau, patutnya sipa kanan pakai kaki kanan, dia pakai sipa kanan kaki kiri, sipa kiri kaki kanan. Hak ni panggil hilang akal. 2 minggu lagi get out. Contoh. Itu yang dimasukkan hilang akal. Akal dia hilang pertimbangan, hilang kewarasan. Dengan sebab apa hilang akal? Binaum, dengan sebab tidur. Au ghairi, atau selainnya, selain daripada tidur. Apa lagi contoh selain tidur? Dengan sebab histeria. Banyak sangat tengok cerita paranormal, tiba-tiba histeria, tengiang-ngiang hantu kopek. Histeria, ada wuduk, batal wuduk. Ataupun dengan sebab ambil benda terlarang, overdose, minum ketum banyak sangat, ataupun ambil dadah, syabu. Tak kisahlah dengan hilang akal dengan sebab apa, maka itu adalah perkara yang membatalkan wuduk.
kecuali ada pengecualian pula, illa kecuali nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard, tidur yang tetap punggungnya. Yang kita nak faham tidur yang tetap punggung ni apa ni? Maka ulama kata tidur duduk. Tidur kecuali tidur dia dalam keadaan duduk, tetap punggung dia. Jadi dia duduk, dia tidur, maka ini termasuk dalam pengecualian perkara yang membatalkan wuduk. Adakah dia tidur duduk, wuduk memang tak batal ustaz? Tak. Syarat dia kena tetap punggung dia, tak boleh teralih. Dia macam mana dia duduk, dia terlelap, dia bangun pun gitu juga. Syarat punggung tak teralih. Jangan dia tidur gini, duduk tetap tegak, tetap punggung dia, tiba-tiba dia bangun dah ke depan. Alah, macam tidur hari Jumaat tu, mudah kata, tak boleh nak imagine kan masa macam kita tidur hari Jumaat tu kan. Ada yang tidur gaya maco, dia duduk macam ni, jadi dia bangun pun macam tu juga, no problem. Jangan dia tidur, habis dia bangun, tangan dia dekat lantai, punggung dia terangkat, beralih, maka batal wuduk. Biarpun dalam proses dia syarat dia tidur macam tu, bangun tidur pun macam tu. Biarpun sepanjang tidur tu dia tonggang tergolek, dia terlentang, dia ngereng, dia baring, tapi bila time nak bangun tu dia duduk balik, dia terjaga. Tak batal wuduk. Yang paling penting kunci dia tidur dan bangun dalam keadaan yang sama. Syarat seterusnya, orangnya tak terlampau besar, tak terlampau kurus. Tak terlampau besar, tak terlampau kurus. Tu lebih kurang lah. Jadi nak tidur, yang paling penting tidur dia tidur duduk macam ni, dia bangun pun macam ni. Ya saya. Boleh, tak ada masalah. Dia tanya tu. Dia apa? Okey. Dia tidur. Okey. Dia dah bangun belum time dia nak support tangan tu bagi naik? Dia dah bangun belum waktu tu? Jadi dia celik mata dalam keadaan dia tidur, dia macam dia awal tidur. Tak ada masalah. Jangan dia tengah support tangan dia nak bangun tu, tiba dia baru terjaga. Tu batal, beralih kalau beralih. Jadi kena dia bangun dulu macam dia tidur tadi. Lepas tu baru itu dah clear kat situ. Lepas tu ikut macam mana cara dia nak bangun, tak ada apa masalah. Dan perkara membatalkan wuduk lagi, masu qubuli au duburi adamiyyi minhu au min ghairihi bi batnil kaffi wa butunihil asabi'i kabiran kana au saghiran walau waladahu walau mayyitan. Menyentuh qubulin kemaluan hadapan, au duburin kemaluan belakang, adamiyyin anak Adam, minhu daripadanya, au min ghairihi atau orang lain, bibatni dengan perut, kafi tapak tangan, au wa butunil asabi' dan perut jari-jari, kabiran dewasa, kana au saghiran atau budak kecil, walau waladahu walaupun anaknya, walau mayyitan walaupun mayat. Okey, jelas. Menyentuh kemaluan hadapan atau kemaluan belakang, yang pasti kemaluan itu milik anak Adam, adamiyyin, milik anak Adam, bukan milik binatang dia. Kucing dia berak, dia basuh,
Itu kemaluan kucing, bukan anak Adam. Atau lembu dia berak, dia basuh, itu kemaluan lembu, bukan kemaluan anak Adam. Syarat kemaluan manusia, itu masuk anak Adam. Selain daripada anak Adam, maka tak batal. Terpegang kemaluan nyamuk, tak batal. Contoh. Atau kemaluan apa-apa, selain daripada manusia, tak batal. Biarpun dia pegang kemaluan belakang binatang, tak batal. Syaratnya anak Adam, manusia. Au min ghairihi, kemaluan dia atau kemaluan orang lain. Tak kisah pemilik, dia pegang kemaluan dia sendiri, batal. Apatah lagi kemaluan orang lain pun batal. Orang lain siapa? Contoh anak dia. Dia dah siap-siap dah nak pergi surau. Biarpun hashtag kat jubah dia beras kita beli, tapi dia dah siap-siap nak pergi surau. Bini dia panggil, bang basuh berak anak. Dia pergi juga, terpaksa juga. Itu big boss suruh kena buat. Biarpun dia dah siap dah, ada wuduk, maka dia basuh punggung anak dia, maka kena kemaluan anak dia, batal. Tak kisah kemaluan dia ataupun kemaluan orang lain. Bi batnil kaf wa butunil asabi', dengan tapak tangan dan perut jari tangan. Batni kaf ni perut jari kanan ni. Syarat sentuh dengan tapak tangan lah bahasa kita. Syarat sentuh dengan tapak tangan. Mana tapak tangan hak ni? Nak tahu tapak tangan bila kita cantumkan. Bila temukan dua tangan, maka yang tertutup itu tapak tangan. Yang batalnya bila sentuh kawasan yang tertutup ni, tapak tangan. Yang ini yang batal ni. Yang tertutup bila kita maka bersentuh dengan belakang tangan boleh, tak ada apa masalah, tak batal, boleh sentuh 2 minggu. Ini tak batal, ini tak batal, tepi ni tak batal juga. Yang batal ni ya, depan ni, kawasan sini, tak kisahlah tapak tangan kita ni. Dia sentuh kubul dia dengan tumit, batal tak? Tak batal. Sentuh dengan telinga, batal tak? Batal. Sebab syarat dia tapak tangan yang batal bila sentuh kemaluan. Sini boleh, sini boleh, sini pun boleh, no problem, boleh sentuh. Jadi kalau kencing, dia pegang zakar dia gini, batal tak wuduk? Tak, sebab dia pegang, batal. Batal lah sebab kencing. Sebab kencing batal. Yang ni tu memang lah dah, dia batal sebab kencing. Yang ni tak boleh kira. Okey, jelas. Kan sebab pertama keluar sesuatu daripada dua jalan. Dia contoh, dia pegang zakar anak dia. Anak dia budak kecil, dia pegang gini, maka tidak batal. Sebab dia pegang kat tepi, bukan tapak tangan. Tak faham terus tanya. Kabiran, dewasa. Au kana saghiran, ataupun budak-budak. Tak kisah kemaluan orang dewasa ke, kemaluan budak-budak ke, walau biarpun anak dia, walau mayitan, walaupun kemaluan mayat. Dia pegang kemaluan mayat, dia tukar mandi mayat, tak kena, batal wuduk dia. Batal wuduk dia. Dah mayat, batal tak wuduk mayat? Kena ambil baliklah mayat tu. Jadi batal wuduk dia bila tersentuh kemaluan. Tak kisah hak hidup, hak mati. Hak hidup batal, hak mati batal. Besar kecil batal. Dengan syarat sentuh dengan tapak tangan. Dia sentuh dia selain daripada tapak tangan, tak batal. Sentuh kemaluan dia dengan tumit, sentuh kemaluan dia dengan lutut, sentuh kemaluan dia dengan siku, tak batal. Dengan telinga, tak batal. Syarat dengan tapak tangan. Pakai glove boleh, tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah, boleh. Nak sentuh 2 minggu pun boleh. Kalau pakai glove boleh, tak ada apa masalah kalau berlapis.
Dan perkara yang membatalkan wuduk, wa yang kudul wuduk juga iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk juga bila mana bertemu dua kulit, bertemu kulit. Bersentuh kulit rajulin lelaki wa imra'atin yang dan perempuan, sentuh kulit laki dan perempuan, kabiraini yang dewasa, ajnabiyaini yang ajnabi yang boleh kita kahwini, bila hailin tanpa berlapik, illa melainkan zufran kuku, au sya'ran rambut, au sinnan gigi, fala yanqudul wudu, maka tak membatalkan wudu. Jadi yang keempat iaitu yang perkara yang membatalkan wudu. Dia sebenar mazhab kita ni bab ni syadik sikit, batalkan wudu sentuh kulit ni dia keras sikit. Ada pun mazhab lain bab ni dia ringan sedikit. Ada orang kritik mazhab Syafi'i ni dengan bini batal wudu. Tak ada apa masalah, tapi dia muqtadir sebenarnya. Mazhab lain yang ringan dalam perkara membatalkan wudu tetapi berat dalam bab wudu pula. Berat dalam bab wudu. Syafi'i ringan dalam bab wudu. Mazhab lain ada yang kena bismillah tu wajib. Basuh kepala tak boleh macam basuh kita, kena basuh total. Jadi itu adilnya, hikmahnya. Dia ada longgar kat sini, kerah kat sini, ada kerah kat sini, longgar kat sini. Jadi menyentuh kulit lelaki dan perempuan, laki dengan laki tak ada apa masalah. Yang membatalkan wuduk laki dengan perempuan. Syarat kena dewasa, kabiraini. Masuk dewasa bukan 18 tahun ke atas, tak. Bukan tunggu balik, tak. Masuk dewasa iaitu bagi lelaki yang dewasa, maksud dia mailul qalbi, ada kecenderungan. Bagi lelaki intisyaru zakah, bila zakat dia menegang. Yang bagi perempuan kecenderungan dia bila budak-budak, contoh anak perempuan kita kan, ataupun kita gua-gua, kakak dah ada power ya, padahal pun dah jadu, mana ada dia malu. Itu sudah dipanggil dewasa dan boleh batal wuduk dalam bab bila bersentuhan. Dia dah datang kecenderungan hati, dah tahu nampak laki dia malu kan. Budak-budak biasa kalau ada orang, kalau budak memang betul dia tak mature lagi, dia budak-budak nampak orang dia kenal ke tak kenal ke, kalau dia tengah galak, tengah main, tengah menjerit, dia menjerit je. Peduli apa, dia budak tak tahu apa-apa, kita boleh mikir. Tapi kalau yang dah datang kematangan ni, biarpun dah jadua, kadang nampak ada orang kawan-kawan kita datang ke rumah, anak perempuan kita terus nyorok malu, ataupun dia tengah main terus senyap bila ada orang lalu, dia tak kenal, dia dah reti bersopan, reti berjuru, reti malu. Ini budak yang sebegini, kita kalau sentuh batal, dah tak boleh salam dah dengan dia, batal wuduk. Kalau dia anak buah kita, kalau kita ada wuduk, batal wuduk. Okey, jelas. Dia bak sentuh ni, sentuh kulit ni, sentuhlah bahagian mana sekalipun, yang penting kulit, batal. Tapi dalam bak menyentuh kemaluan, tapak tangan saja batal. Jangan terkeliru. Sentuh dalam bak tersentuh kulit, mana-mana bahagian yang berkulit batal. Dalam bak menyentuh kemaluan, hanya tapak tangan saja, bila menyentuh baru batal. Jelas. Yang dewasa ajnabiyah ini, yang ajnabi, yang kita boleh nikahi, bila hailin, tanpa berlapik. Syarat kena berlapik, biarpun berlapik dengan kain syal kita, ridak kita lapik, tak batal. Ini bab sentuh.
dalam perkara membatalkan wudu. Ataupun biarpun berlapik dengan tisu, nipis tisu tu, yang penting berlapik, maka tak batal. Illa dhufran, melainkan kecuali tersentuh kuku, au sya'ran atau rambut, au sinnan atau tersentuh gigi. Maka tiga perkara ini, kuku, rambut, gigi, tak batal wudu. Boleh sentuh 4 malam 4 hari turut-turut. Kenapa ulama kenapa tak batal sentuh tiga perkara ni ustaz? Kerana ulama kata tiga benda ini, kuku, rambut, gigi, dia karen dia tak banyak sangat. Karen dia tak kuat sangat. Tak mendatangkan syahwat. Kuku, rambut, gigi, dia tidak mendatangkan syahwat. Dak ustaz, kita gigi pun jadi hak yang jenis pelik-pelik tu tak payah kira lah, tolak tepi. Hukum perkara pelik macam biasa, benda pelik hukumkan macam biasa. Kerana sebab tiga benda ni dia penebat. Dia penebat. Okey, jelas bab batal wudu 4 perkara. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, kita teruskan sikit lagi. Ada lagi waktu? Okey. Sekejap kita baca laju, semua benda dah tahu dah ni. Wa yustaratu li sihhati salah, dan syarat-syarat sahnya solat. Habis dah bab wuduk, masuk bab solat. Syarat-syarat sahnya solat. Ada syarat ni, ada sah lah solat kita. Tak ada syarat ni, tak sah solat kita. Ada syarat ni, sah solat kita. Tak ada perkara-perkara ini, maka tidak sah solat kita. Yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin au ijtihad au ghalabatiz zan, iaitu ma'rifatu, mengetahui masuknya waktu dengan yakin atau dengan ijtihad atau ghalabatuz zan, atau banyaknya sangkaan, ataupun sangkaan yang kuat. Tu dia. Syarat sah solat yang pertama, kena yakin masuk waktu. Dia yakin ni ada dua. Yakin ni ada dua. Dia yakin masuk waktu solat ni, kata ulama, di sisi syarak, yang pertama yakin itu dia masuk waktu yang paling tepat. Yakin kita yang paling tepat bila tengok matahari sebenarnya. Itu yang paling tepat, masuk waktu. Jam, kadang-kadang KO jam kita. Ulama sebut dalam kitab, yang paling tepat yakin masuk waktu tengok matahari. Oh dah tegak, dah gelincir sikit, oh dah masuk Zuhur. Oh bayang dah lebih, dah masuk Asar. Oh nampak syafaqul ahmar, nampak dah mata kaki warna merah di kaki langit, oh masuk dah maghrib. Tenggelam dah warna merah semua, oh dah masuk dah isyak. Ulama cakap yang paling yakin iaitu bila kita tengok berdasarkan matahari. Ataupun dengan khabar mutawatir, yakin. Khabar mutawatir ni lagu mana? Semua orang cakap dah masuk waktu. Itu pun dipanggil yakin. Mustahil semua orang ni bohong. Tapi kita sekarang mungkin ada azan dekat masjid, dekat kat masjid pun tak boleh pakai juga. Kadang-kadang ustaz ceramah lebih waktu, kan? Ustaz ceramah ada surau yang jenis dia tak azan, dia jalan sahaja. Sini azan dulu ke apa? Azan dulu. Dia ikut disiplin. Ada surau yang habis dia tak ada surau yang tak azan langsung isyak, kadang bagi ceramah terus. Yang terbaik macam mana? Yang terbaik bila waktu azan. Yang terbaik waktu azan, kalau tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa ceramah ke, misalan contoh, dia nak teruskan ceramah boleh, tak ada apa masalah. Dia tempat tu kena buat undang-undang sendiri, kan? Undang-undang kat sini, kalau misalnya contoh, ustaz sini azan maghrib, kita azan isyak, kita berhenti sekejap, okey boleh, tak masalah, berhenti lah. Kalau yang jenis tak berhenti ni, ustaz habis ceramah pukul 9 malam contoh, disunatkan azan juga. Kan? Itu tak ada apa masalah.
Tapi kita tak kalau misalnya kat pondok, saya pondok gitu. Cuma sini kan orang pelik pula, tak pernah. Tapi kita boleh bagi tahu dekat jemaah kita. Kita akan azan oleh kerana nak ambil pahala sunnah tu. Habis ceramah biarpun pukul 9 kita azan jugalah, sebenar dah masuk waktu dah kan. Biar penduduk kita tahu, tak ada apa masalah. Tak buat pun tak ada masalah. Yang terbaiknya hidupkan syiar tu. Azan tu syiar kita. Jadi kalau saya di pondok dulu, habis kelas baru azan, tetap azan juga biarpun dah masuk waktu. Jadi azan kat TV ada tak kadang-kadang munasabah untuk lewat. Jadi mungkin juga kita kalau tak munasabah azan kat TV, biasa kalau azan kat surau boleh lewat lagi ustaz. Azan kat rumah kita lagi tak boleh pakai kan. Kalau azan kat TV biasanya tepat ustaz. Jadi boleh juga kita tengok azan kat TV kan, maka boleh juga, tak ada apa masalah. Au ijtihad, ataupun dengan sebab ijtihad. Ijtihad ni maknanya apa? Bazlul juhdi fi tahsilil maqsud. Kita bersungguh-sungguh dalam untuk menghasilkan maksud kita. Tu azan tu. Ni biar yakin. Kita berhenti azan tu. Ni straw ni. Straw untuk minum. Okey. Ada. Atau dia tahu masuk waktu dengan sebab ijtihad. Dia ijtihad lagu mana biasanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biasanya kalau dia beli ayam kat rumah, kalau ayam dia ni biasa berkokok, memang sebelum ni bila berkokok maknanya dah masuk waktu.
Tiba-tiba hari itu blackout apa semua, TV tak ada, jam pula, bateri mapuh, handphone pula mapuh, tak cah dah, bateri elektrik tak ada. Jadi dia pun ijtihad, nak masuk waktu subuh belum ni, tiba ayam pun berkokok, jadi dia ijtihad dah masuk waktu. Itu panggil ijtihad. Au ghalabatul dhann, atau kuat sangkaan dia, rasa berat dah masuk dah ni. Dia bab fiqh dia boleh, dia tak syarat sampai makam yakin. Dia zon dah boleh kira dah. Dalam bab fiqh. Setengah-setengah tempat tak perlu sampai yakin. Tapi dalam bab tauhid tak boleh. Wajib yakin, tak boleh zon, apatah lagi syak, apatah lagi waham. Zon ni ulama letak persen lah. Dia kalau 100% yakin, kalau 75% dipanggil zon. Kalau 50% maka dipanggil syak. Kalau 25% dipanggil waham. Dalam bab akidah tak boleh, dia kena 100%. Dia tak boleh zon. Engkau rasa Allah Ta'ala ada tak? Aku rasa ada. Apa pula rasa? Rasa ni bukan dalam bab tauhid. Rasa ni mi celup boleh Allah, kau rasa Allah Ta'ala ada tak? Sungguhlah ada. Gitu baru orang beriman. Tapi dalam bab tak fiqh, no problem. Zon boleh diambil kira. Okey. Fa in shalla ma'a syak lam tasihha salatuhu. Jikalau dia solat dengan syak, dia solat ni dah masuk ke belum? Dah masuk ke belum? Hati masih syak, maka tidak sah solatnya. Apa Allah Ta'ala nak ajar kita kat sini? Allah Ta'ala nak ajar kita, mu kena buat ikut peraturan aku, kena disiplin dan kena yakin dalam mengabdikan diri kepada aku. Wa yustaratu ma'rifatul qiblah, dan disyaratkan juga mengetahui kiblat. Kena syarat juga tahu kiblat. Kiblat ni nak tahu kena ada dua juga. Pertama dengan yakin itu kiblat kita, yang kedua dengan zon. Martabat yakin kiblat masa bila? Masa kita ada dekat Mekah, ada dekat Masjidil Haram, ataupun ada dekat Kaabah, maka solat kita menghadap Kaabah tu yakin. Dekat situ tak boleh khilaf dah. Memang nampak dah bentuk Kaabah, memang wajib menghadap Kaabah. Maka kat situ makam yakin kita menghadap kiblat. Yang sekarang ni kita solat ni, kita bukan menghadap Kaabah, kita menghadap arah Kaabah, arah kiblat. Arah kiblat. Maka kita duduk makam zon je dekat sini. Kita duduk makam zon. Kata ulama lah, kita duduk di makam zon sebab kita bukan menghadap Kaabah, sebab kita jauh. Maka kita menghadap arah Kaabah ataupun arah kiblat. Jadi kena yakin, kena betul, tahu arah kiblat. Adatnya tanah Melayu kita orang Malaysia ni, arah kiblat ulama kata ikut matahari terbenam, matahari jatuh. Maka kat situlah arah kiblat gitu. Kan ada kan setengah orang banyak kes gini. Dulu saya pun banyak gak berlaku. Kita pergi rumah makcik kita, pergi rumah kawan kita, kita tanya dah kiblat mana, tapi kita ialah salah dengar ke macam mana, kau dia cakap macam mana, kita tak jadi tak faham kau. Kita dengar tegak, kita dengar ialah kita dengar cakap dia, kita pun solat lah contoh. Solat contoh ni kita pun dah solat. Kerana ini banyak berlaku, kan? Allahu Akbar, solat. Tiba-tiba tuan rumah dia ejah kita, dia pegang bahu kita, dia betulkan sinilah kiblat. Kita faham, kita dengar gini. Tiba dia betulkan badan kita, suruh sengit gini. Kan ada banyak kes gitu dulu berlaku. Kan pergi rumah jiran, pergi rumah saudara, pokcik kita, kan? Kan boleh tak kalau gitu? Boleh. Boleh. Ada ulama Azerbaijan cakap boleh. Ada ulama lain. Pasal dia bukan di dalam kawasan masjid atau rumah. Dia
Oh kemah. Yang ni nak cakap, saya nak cakap nak cakap tak sah pun tak boleh dah, hujah dia kemah. Jawapannya buat apa? Tak payah betul duk ejah begitu. Tak sah daripada awal lagi dah, kena angkat takbir balik semula kalau tuan rumah cakap gitu. Tak perlu nak ejah-ejahkan dah. Kalau ejah dia sambung solat buat apa, salah dah, tak sah daripada awal lagi. Sebab tuan rumah ada dah, dia bagi tahu ini kiblat dia, buat apa nak ragu-ragu dah. Duk main betul gitu. Angkat takbir semula. Nak niat keluar solat ke? Nak niat keluar solat apa, tak sah daripada awal lagi. Angkat takbir semula. Wa yajibu satratul aurat bisatiri tahir mubahin, dan diwajibkan nutup aurat dengan penutup tahir yang suci, mubahin yang harus. Yang diboleh digunakan, yang harus. Okey, menutup aurat ni apa kata ulama? Ma yajibu sitrahu wa yahrumu ay nazarah ilaih. Itu masuk nutup aurat. Nutup aurat ni apa dia? Aurat itu perkara yang wajib tutup. Aurat ni dari segi bahasa aib, maksudnya keaiban. Orang tak tutup aurat, maknanya dia tak tutup keaiban dia. Orang membuka aurat, maknanya dia membuka keaiban dia. Jadi apa yang diwajibkan agama untuk kita menutup aurat, membawa erti itu adalah keaiban kita. Tak percaya bagi lelaki pusat sampai lutut, itu wajib tutup sebab itu keaiban, benda yang memalukan. Kalau tak percaya tak payah tutup, tak malu. Jadi perempuan, apa yang dimaksudkan menutup aurat atau menutup keaiban, kekurangan diri kita. Jadi dalam bab solat, dalam bab syarak yang kita bicara sekarang ni, menutup aurat membawa erti apa? Iaitu menutup warna kulit. Itu masuk menutup aurat di dalam solat, iaitu menutup warna kulit. Tak kisah dengan apa jua sekalipun, bisatir, satir penutup, dengan penutup yang syaratnya tahir, suci, dan mubah, yang boleh yang boleh digunakan, yang halal digunakan. Bagi lelaki tak boleh, dia tak kisah tutup macam mana sekalipun, biar pun pakai lumpur boleh. Dia pergi mandi dekat sungai, tengok lain clear, tak ada apa semua, tak ada, dia tanggal semua. Dia sebab tutup aurat ni wajib. Kalau sendirian tak wajib tutup. Jadi dia pergi pantai, dia pergi sungai, tengok lain clear, tak ada apa semua, dia pun tanggal semua pakaian dia, pergi berenang. Tengok-tengok baju dia beruk buat lagi, seluar semua habis beruk buat lagi. Dah masuk waktu solat, dia solat pun dia dah tak ada apa, dia boleh tutup pakai daun ataupun dia tutup pakai lumpur, tak ada masalah, boleh. Syarat menutup aurat iaitu menutup, yang dimasukkannya adalah menutup warna kulit. Figil ada pendapat yang mengatakan bagi perempuan kena tutup bentuk badan sekali. Okey, jelas. Dengan penutup iaitu pakaian yang bersih dan boleh digunakan. Bagi lelaki, dia pakai cantik dah baju, tapi kain pula sutera, maka itu tak mubah. Yang masuk mubah yang halal digunakan. Pakai kain sutera, sah tak solat? Sah solat dia kalau sutera dia bersih, tak ada najis. Cuma pakai benda yang haram, yang tidak halal digunakan, sah solat, cuma berdosa kat situ. Wayat yang seterusnya, wayajibu raf'un najasah minats thawbi wal badan wal makan, dan diwajibkan menghilangkan najis. Diwajib menghilangkan najis minats thawbi, di baju pakaian, wal badan, dan badan, wal makan. Dan di antara syarat sah solat iaitu kena bersih daripada najis. Yang najis ada pakaian kita, dan ada najis kepada dekat badan kita, badan yang zahir. Yang zahir, yang dalam badan ada darah, itu tak ambil kira. Dalam usus ada najis, tu tak ambil kira. Yang zahir ni kena clear. Wal makan, dan pada makanan tu. Makan tu tempat, dan tempat, bukan makanan. Tempat kita solat, maka kena clear semua daripada najis. Wayajibu, dan diwajibkan alal gadir, bagi yang mampu, ayyusalli, untuk solat farda qaiman, solat fardu secara berdiri. Bagi orang yang mampu, wajib dia solat fardu secara berdiri.
Bila kita dah uzur ni baru saya tahu. Dulu ambil mudah je lah dalam bab solat kan. Berdiri duduk ni bila saya pun dah sendiri solat duduk, kita baru faham sedikit, nampak tentang solat duduk. Dia solat diri ni kalau mampu takbir, wajib dia takbir diri. Dia nak solat duduk, kita tahu dia uzur, tapi dia mampu tak untuk takbir diri? Mampu untuk takbir diri, wajib diri. Yang tak mampu apa? Tak mampu nak bangun balik. Nak bangun balik. Ada yang tak mampu nak rukuk, maka time rukuk boleh duduk, tak ada masalah. Ada yang tak mampu nak sujud, maka dia boleh rukuk, wajib dia rukuk sempurna. Lepas tu time sujud baru dia boleh duduk. Apa lagi? Ada yang mampu, dia tak mampu apa? Tak mampu nak bangun. Daripada berdiri nak duduk dia mampu, tapi nak bangun tak boleh. Jadi wajib dia solat berdiri. Sujud macam rukuk macam biasa, sujud macam biasa. Kalau dia mampu duduk di antara duduk sujud macam biasa. Cuma bila bangun rakaat kedua, maka dia tak payah bangun dah. Dia duduk terus. Ada yang mampu, dia mampu. Dia boleh rukuk macam biasa. Okey, rukuk, time nak sujud dia tak mampu, dia duduk atas kursi, okey, tak ada masalah. Tapi nak bangun balik dia mampu. Imam bangun rakaat kedua dia mampu, maka wajib dia bangun balik. Okey jelah. Jadi dulu sebelum saya sakit, ada orang tanya soft orang yang macam mana ustaz kedudukan soft orang solat atas kursi ni macam mana? Dulu tak covid lagi. Jadi bila covid, lepas tu saya pun sakit, kita baru tahu. Jadi baru nampak keadaannya. Dia soft bermula dengan tumit. Jadi kalaulah kita kalau solat macam biasa, soft rapat, macam biasa, maka kursi tu dekat atas line soft, tak ada apa masalah. Cuma sekarang covid, jarak, kalau sebelum ni, sekarang ni dah rapat dah, kalau sebelum ni jarak belakang kita kosong, maka afdal kaki kita yang atas line. Faham tak situation? Kan kita belakang, saya dulu kan sebelum ni kan soft, kita jarak-jarak, lepas tu belakang orang kat belakang kita pula bukan betul-betul belakang kita, sebelah kiri kita. Jadi belakang kita kosong. Jadi kalau kosong boleh ke belakangan kursi. Jadi kaki dia yang sebenar atas line, atas soft. Tapi sekarang kalau situasi yang sebegitu, kalau boleh sebegitu, kita tengok situasi sebenarnya. Jadi kalau rapat balik, maka kursi yang atas soft, jangan kursi dia ke belakang soft, ganggu orang belakang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti kat situ. Ada apa yang nak tanya? Fahamlah ke? Benda mudah saja, kita ulang kaji. Rasanya semua jelas tu, tak ada apa-apa lagi ya. Allah Ta'ala a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, cahaya para wali-walimu, orang saleh, orang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu, orang yang berdakwah di jalanmu ya Allah. Terangilah hati-hati kami kesemuanya dengan cahaya mereka. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami ya Allah. Berkatilah pekerjaan kami, perniagaan kami ya Allah. Berkatilah perusahaan kami dan pendapatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur para alim ulama kami, tutuk guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami dan kedua ibu bapa kami. Sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami ya Allah. Semua penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat ya Allah. Matikan mereka dan matikan kami dan seluruh muslimin muslimat ya Allah dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari ya Allah kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.